Bonjour mes étudiants, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je veux m'excuser abondamment parce que je ne peux pas assister au cours dans la classe aujourd'hui. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas bersama kalian dikarenakan saya mengalami sedikit kecelakaan kecil minggu lalu yang mengakibatkan saya absen pada hari ini untuk mengajar kalian di kelas. Maka oleh karena itu saya menggantikan pembelajaran di kelas ini menggunakan video ya teman-teman. Saya harap video ini bisa kalian manfaatkan dengan baik dan juga jika kalian masih belum mengerti pematerian kita yang kita bahas pada kali ini, kalian bisa terus play kembali agar kalian semakin mengerti gitu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang demander le chemin. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai belajar ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap? Saya harap sudah siap ya. Siapkan bukunya, pulpennya, alat tulisnya, dan catat materi yang akan saya bahas pada kali ini. Catat vokabuler atau kosakata yang kalian temukan di pembelajaran pada hari ini agar kalian bisa memorize, menghafal semua kosakata yang telah kalian dapatkan pada pembelajaran pada hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, c'est parti. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang demander le chemin. Demander le chemin, yang artinya bertanya tentang arah. Nah, bertanya tentang arah ini kita akan membahas tentang vokabuler atau kosakata yang sering digunakan untuk kita bertanya tentang tujuan gitu atau arah suatu tempat. Nah, saya akan memberikan sekalian satu video. Di video itu ada kosakata tentang arahnya. Nah, kalian boleh ya tulis gitu, apa aja sih yang ada dalam video itu. Kosakata apa yang dikasih dari video itu. Setelah kalian melihat video itu, kita akan membahas lebih lanjut tentang vokabuler lainnya untuk bertanya tentang arah ini. Oke. C'est parti. Yo Macumba, prévenez la gendarmerie nationale. Sommes prisonnières et en danger de mort sous le yacht Albacora. Je répète. Suivez cette route. Suivez cette route. Prenez un raccourci. Prenez un raccourci. Heureusement que je connais les raccourcis. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Traversez la forêt. Traversez la forêt. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Passez entre les camions. Passez entre les camions.
Attention au stop. Attention au stop. Passer la station-service. Passer la station-service. Attention au feu rouge. Attention au feu rouge. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Perhatikanlah ilustrasi berikut ini. Bonjour, c'est Pierre. Pierre visite une nouvelle ville. Halo, ini adalah Pierre. Pierre mengunjungi sebuah kota baru. Aujourd'hui, il va aller au cinéma. Hari ini, ia akan pergi ke bioskop. Mais il est perdu. Tetapi ia tersesat saat di perjalanan menuju ke bioskop. Heureusement, il voit une femme blonde marcher vers lui. Untungnya, ia melihat seorang wanita berambut pirang berjalan ke arahnya. Excusez-moi, où est le cinéma dans ce quartier? Permisi, di manakah bioskop di sekitar sini? Vous allez tout droit et c'est à gauche, à côté d'arrêt de bus. Anda tinggal lurus dan bioskopnya ada di sebelah kiri, di sebelah stopan bus. Après avoir marché en suivant les instructions, il est arrivé à destination. Je suis arrivé, dit lui. Setelah berjalan mengikuti arahan, ia akhirnya tiba di tujuan. Je suis arrivé, saya telah tiba, kata Pierre. Baik, setelah kita menonton ilustrasi yang telah ditayangkan tadi, kita akan masuk ke dalam materi demander le chemin, atau yang artinya menanyakan arah. Comment demander le chemin? Bagaimanakah cara kita bertanya tentang arah ini? Nah, pertama-tama ketika kita akan bertanya tentang arah ini, kita harus bertanya dengan sopan ya teman-teman, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang halus kepada orang asing yang kita temui di jalan. Nah, bagaimana kita awali pertanyaannya? Kita harus menyapa terlebih dahulu, seperti menyapa dengan kata sapaan bonjour atau bonsoir, atau misalnya bisa langsung dengan menyapa dengan sopan pardon monsieur atau excuse-moi, permisi, excuse-moi madame. Kemudian kita lanjutkan dengan bertanya tentang arah tujuan kita yang ingin kita capai. Yang pertama nih, contoh pertanyaannya yaitu où se trouve votre destination. Votre destination ini kita isi dengan tujuan yang ingin kita tanyakan ya. Kemudian ada yang kedua, ada est-ce qu'il y a un atau une le lieu. Yang ketiga ada comment on va à ville de destination. Yang keempat adalah route pour votre destination, s'il vous plaît. Nah, s'il vous plaît ini kalau dalam bahasa Inggris itu artinya please. Jadi lebih sopan gitu untuk bertanya diakhiri dengan s'il vous plaît, itu sangat sopan gitu. Nah, contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat yang fullnya nih. Est-ce qu'il y a une boulangerie? Apakah ada toko roti? Apakah ada toko roti di sekitar sini? Maksudnya gitu. Nah, kemudian
Yang kedua, andike le chemin. Bagaimana kita menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya arah kepada kita. Pertama, kita akan belajar tentang vokabulernya dulu ya teman-teman. Vokabuler dasar yang harus kita tahu untuk menjawab arah secara singkat atau simple lah gitu. Yang pertama ada à gauche dan à droite. À gauche itu artinya kiri dan à droite artinya kanan. À gauche kiri dan à droite kanan. Contohnya, il y a un restaurant à gauche de l'hôpital. Terdapat sebuah restoran di kiri rumah sakit, di sebelah kiri rumah sakit. Terdapat sebuah restoran di sebelah kiri rumah sakit. Bisa juga dibalik. Il y a un hôpital à droite de restaurant. Terdapat sebuah rumah sakit di sebelah kanan restoran. Jadi, à gauche adalah kiri dan à droite adalah kanan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang posisi nih teman-teman. Posisi yang pertama ada devant. Devant ini artinya di depan. Contohnya, il y a un chat devant le bus. Kita lihat nih, di depan bus ini ada seekor kucing. Di depan ya, letaknya berada di depan, persis di depan bus. Yang kedua, derrière. Derrière ini artinya di belakang. Contohnya, un chat derrière le bus. Seekor kucing berada di belakang bus. Kucingnya berada di belakang, posisinya berada tepat di belakang bus. Kemudian en face. En face ini artinya berhadapan. Contoh kalimatnya, il est dans la voiture bleue en face du bus. Dia berada di dalam mobil biru yang berhadapan dengan bus. Posisinya ini berhadapan ya teman-teman. Si busnya ini berhadapan dengan si mobilnya. Kemudian yang selanjutnya ada entre. Entre ini artinya di antara. Contohnya, il y a un chat entre les valises. Terdapat seekor kucing di antara koper-koper. Di antara koper-koper. Jadi si objeknya ini atau bendanya ini berada di antara dua benda ataupun dua tempat ya. Jadi berada di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya à côté de. À côté de ini artinya di sebelah. À côté de ini bisa untuk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang penting berada di sebelah à côté de. Kemudian contoh kalimatnya, ton chat est à côté de la valise. Kucingmu berada di sebelah koper. Selanjutnya ada tourner à gauche, tourner à droite, dan tout droit. Tourner à gauche ini berarti belok kiri. Sedangkan tourner à droite berarti belok kanan. Kita kan sudah mempelajarinya ya dari slide sebelumnya tentang à gauche dan à droite. Dan tourner ini artinya berbelok dari kata kerja tourner. Tourner à gauche berarti belok kiri, tourner à droite berarti belok kanan. Sedangkan tout droit adalah lurus terus. Seperti dari panah penandanya yang lurus ke depan berarti menandakan untuk lurus terus. Begitu. Untuk kosakata dari pematerian demandé
Ang Diki Lesemang ini saya harap kalian sudah menulisnya ya teman-teman. Tapi jika masih tidak sempat untuk menulis, kalian bisa kembali nonton videonya dan menulis vokabuler dan menulis kosakata-kosakatanya yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk pematerian kita pada hari ini dicukupkan sampai sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya, dan juga mohon maaf juga saya tidak bisa hadir di sana. Mohon maaf sekali lagi. Saya harap minggu depan kita bisa bertemu dan kembali melanjutkan pematerian tentang ini bersama di kelas ya teman-teman. Sekian dari saya. Alasemen Prosyen.